Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria, salam kasih sayang dari Kelantan Ikhlas. Okey, saya Cikgu Zaini binti Yusof akan mengulas satu tajuk di bawah tata bahasa iaitu Simpulan Bahasa Tingkatan 2. Sebelum kita memulakan pengajaran secara lebih lanjut, eloklah cikgu menyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid akan dapat memahami maksud simpulan bahasa dan dapat menggunakan simpulan bahasa dalam situasi atau keadaan yang sepatutnya. Okey, jom kita belajar simpulan bahasa. Terlebih dahulu, kita kenal dulu apa definisi berkaitan dengan simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa adalah bentuk yang paling mudah dalam peribahasa. Ia adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang membawa maksud tertentu. Seterusnya, murid-murid, cikgu akan terangkan beberapa jenis simpulan bahasa. Okey, sebenarnya murid-murid, simpulan bahasa mempunyai dua jenis. Okey, yang pertama, simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya, simpulan bahasa ada angin. Okey, untuk maksud yang pertama bagi simpulan bahasa ada angin ialah kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Manakala bagi maksud simpulan bahasa ada angin yang kedua pula ialah seseorang yang suka meninggi diri. Okey. Seterusnya, simpulan bahasa anak buah yang membawa maksud orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua di pejabat atau ketua kampung. Seterusnya, simpulan bahasa anak saudara. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya, merujuk kepada orang yang kedekut. Kebiasaannya, simpulan bahasa yang diguna ialah ketam batu dan tangkai jering. Manakala, bagi merujuk kepada orang yang tidak ada perasaan malu pula, simpulan bahasa yang digunakan ialah muka talam dan muka tembok. Baiklah, murid-murid sekalian, kita beralih kepada bentuk atau ciri simpulan bahasa. Okey, terdapat 3 ciri atau bentuk simpulan bahasa. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu supaya murid-murid semua memahami dengan lebih mendalam apakah bentuk atau ciri simpulan bahasa tersebut. Okey, yang pertama, ciri simpulan bahasa yang pertama ialah terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Okey, contohnya, lipas kudung, bekas tangan dan anak angkat. Cikgu harap murid-murid dapat memahami penggunaan ataupun ciri simpulan bahasa daripada kata nama am. Okey, seterusnya, ciri simpulan bahasa juga terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Okey, contohnya, patah hati dan membawa diri. Yang ketiga, ciri simpulan bahasa juga boleh terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. Okey, simpulan bahasa yang dimaksudkan, yang terbentuk daripada penggunaan kata adjektif ialah keras kepala,
dan bulat kata. Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita untuk mengenali dengan lebih dekat berkaitan dengan simpulan bahasa yang kita pelajari dalam tingkatan 2. Okey, simpulan bahasa yang pertama, ayam tambatan. Ayam tambatan membawa maksud orang harapan di dalam sesuatu pertandingan atau perlawanan. Okey, contoh ayat, Rahman telah menjadi ayam tambatan dalam pasukan bola sepak di sekolahnya. Okey, ini bermaksud Rahman memang menjadi pemain bola sepak yang terbaik di sekolahnya. Cikgu harap murid-murid memahami apa maksud simpulan bahasa ayam tambatan. Okey, seterusnya kita tengok pula simpulan bahasa yang lain, iaitu simpulan bahasa berat mulut. Maksud simpulan bahasa berat mulut ialah orang yang pendiam. Okey, contoh ayat, Azizah seorang yang berat mulut dan pemalu. Okey, berat mulut di sini murid-murid bermaksud bukan mulut seseorang itu berat, tetapi dia tidak banyak bercakap. Mungkin tidak banyak bercakap disebabkan ataupun diselubungi oleh perasaan malu dalam dirinya. Okey, seterusnya peribahasa buka langkah. Okey, simpulan bahasa buka langkah. Okey, maksudnya melarikan diri sebab takut akan sesuatu. Okey, contoh ayat, Fatimah buka langkah 1000 sebaik sahaja dikejar oleh seekor harimau. Okey, seterusnya kita ke simpulan bahasa yang keempat, asam garam. Okey, maksud simpulan bahasa asam garam pula ialah sangat banyak pengalaman hidup. Okey, murid-murid boleh tengok contoh ayat yang cikgu nyatakan, iaitu Encik Ramli telah melalui banyak asam garam kehidupan. Okey, seterusnya simpulan bahasa bulat hati, yang membawa maksud tetap hati dan bersungguh-sungguh. Okey, contoh ayat, Alia bulat hati untuk membeli baju itu walaupun harganya sangat mahal. Okey, murid-murid, ayat ini membawa maksud Alia tekad untuk mendapatkan sesuatu yang diingini. Jadi sesuailah dengan simpulan bahasa bulat hati. Okey. Seterusnya kita tengok peribahasa yang keenam, iaitu simpulan bahasa enak hati. Simpulan bahasa ini membawa maksud gembira ataupun senang hati. Kita tengok contoh ayatnya. Pak Karim berasa enak hati kerana dia telah dapat memancing 5 ekor ikan yang besar hari ini. Okey, faham? Cikgu harap murid-murid boleh memahami apa yang cikgu nyatakan. Okey, jom kita tengok simpulan bahasa yang ketujuh. Fajar menyingsing, yang membawa maksud waktu pagi hari. Okey, contoh ayat, Pak Hamid dan Mak Munah turun ke kebun sayur mereka sebelum fajar menyingsing. Fajar menyingsing di sini murid-murid membawa maksud terlalu awal pagi. Okey, seterusnya kita ke simpulan bahasa yang ke-8, iaitu simpulan bahasa ambil angin.
maksudnya bersia-sia atau berjalan-jalan. Okey, contoh ayat, sebelum pulang ke rumah, kami ambil angin di zoo negara. Okey. Di sini cikgu nak ingatkan murid-murid sekalian, okey, pada masa negara kita dilanda pandemik COVID-19, okey, jadi cikgu harapkan murid-murid tidak bersia-sia atau berjalan-jalan ke mana-mana sahaja sesuka hati. Okey. Okey, seterusnya peribahasa yang ke-9. Atas pagar, yang membawa maksud seseorang yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Okey, contoh ayat, Rahim bersikap atas pagar untuk mengelakkan perbalahan itu menjadi lebih tegang. Okay. Seterusnya, kita beralih pula ke simpulan bahasa yang ke-10, batu api. Okay. Simpulan bahasa ini berbeza daripada simpulan bahasa yang cikgu sebutkan tadi. Okay. Kerana simpulan bahasa ini membawa maksud orang yang menyebabkan pergaduhan antara dua pihak. Okey, contoh ayat, Ramzi menjadi batu api antara Saleh dan Zaif sehingga hubungan persahabatan mereka renggang. Okey. Seterusnya, kita tengok simpulan bahasa cerai kasih yang membawa maksud putus percintaan. Okey, contoh ayat, Azman kecewa apabila dipaksa cerai kasih dengan tunangnya. Bermaksud di sini, maksud ayat di sini, Azman tanpa rela hati. Mungkin disebabkan ada masalah keluarga di kedua-dua belah pihak. Jadi Azman terpaksa memutuskan tali pertunangannya. Okey, cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu huraikan berkaitan dengan simpulan bahasa cerai kasih ini. Okey, seterusnya kita tengok pula simpulan bahasa durian runtuh, yang membawa maksud mendapat keuntungan secara tiba-tiba. Contoh ayat, sejak mendapat durian runtuh, kehidupan Rahmah sekeluarga bertambah senang. Maksud di sini, seseorang itu mendapat rezeki ataupun keuntungan yang tidak disangka-sangka. Okey, seterusnya, jom kita tengok simpulan bahasa gulung tikar. Okey, peribahasa ini membawa maksud muflis atau perniagaan terpaksa ditutup. Okey, contoh ayat, ekoran penularan wabak COVID-19, kedai yang dimiliki oleh Puan Siti terpaksa gulung tikar kerana mengalami masalah keuangan. Okey, seterusnya, cikgu harap murid-murid dapat memahami kesemua simpulan bahasa yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi untuk menguji sejauh mana tahap pemahaman murid-murid sekalian, cikgu ada sediakan 3 latihan yang berkaitan dengan simpulan bahasa. Okey, latihan yang pertama, murid-murid perlu memilih, pilih simpulan bahasa yang sesuai. Okey, yang pertama, Mak Munah kosong apabila anak-anaknya sudah lama tidak pulang menjenguknya di kampung. Okey, murid-murid boleh memilih sendiri sama ada jawapan simpulan bahasa jauh hati atau jatuh hati. Okey, manakala soalan yang kedua pula, Sarimah kosongkan
menyiapkan latihan yang diberikan oleh gurunya. Okey, pilih simpulan bahasa yang sesuai. Sama ada memerah keringat atau memerah otak. Okey, dan soalan yang ketiga, Mariam kosongkan sejak kematian seluruh ahli keluarganya dalam kemalangan itu. Jawapannya sama ada simpulan bahasa makan diri atau hilang akal. Cikgu yakin murid-murid akan dapat menjawab ketiga-tiga soalan yang cikgu ajukan. Murid-murid sekalian, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi dapat memberi maklumat ataupun info yang berguna kepada murid-murid untuk memudahkan murid-murid mempelajari aspek tata bahasa, khususnya berkaitan dengan tajuk simpulan bahasa. Cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih dan cikgu harapkan murid-murid sekalian selamat belajar dan jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.